Kita bersama-sama berdoa. 我们一起来进入祷告。 Hati kami penuh dengan syukur karena Yesus sudah bangkit. 主啊，我们的心充满了这个感恩，因为主耶稣已经复活了。 Kami percaya kepada Tuhan yang memiliki dan memegang masa depan kami. 我们相信掌握我们未来的主。 Kami bukan beriman kepada Tuhan yang tinggal terus dalam kubur. 我们不是相信那仍然在坟墓里的主， Namun Engkau adalah Tuhan, adalah Raja yang berdaulat. 你是这个掌管权势的君王， Semua di dalam kekuasaan dirimu. 所有的这个权柄都在你里面， Seluruh umat manusia, 所有的人类， alam semesta, 这个宇宙万物， perputaran dunia, 这个世界， bahkan setiap detail hidup manusia 甚至这个人的所有的细节的 di dalam 生命 kontrol 里， Tuhan yang sempurna. 都是在主你的掌管之下。 Itulah Tuhan yang kami percaya, kami sembah, yang sudah bangkit, 这就是我们所敬拜已经复活的主。 yang kepadanya kami boleh beribadah pada hari ini. 因此，我们今天早上可以来敬拜主。 Bapa, kami rindu untuk belajar firman. 天父，我们很渴慕来学习你的话。 Kami membutuhkan firman yang boleh berbicara, menyapa kepada setiap kami. 我们需要主你的话语来向我们每个人说话。 Dengan rendah hati mohon tuntunan Roh Kudus 我们以谦卑的心求圣灵来带领我们，带领你的仆人， kepada setiap kami. 还有我们每一个 Terima 人。 kasih Tuhan. 感谢主， Dengarkan doa kami. 求你听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Puji Tuhan, hari ini kita boleh memperingati merayakan Yesus yang sudah bangkit. 感谢主，今天我们可以庆祝主的复活。 Setelah kebangkitannya telah memerdekakan, melepaskan kita daripada belenggu dosa. 主耶稣的复活已经使我们从这个死亡的权势已经独立得胜了。 Kebangkitannya telah memberikan hidup yang bersukacita. 他的复活使我们有一个喜乐的生活， Kebangkitannya telah memberikan hidup yang penuh pengharapan. 他的复活赐给我们一个有盼望的生命。 Setelah namun apa yang terjadi dengan kehidupan kita pada hari ini? 弟兄姐妹，这时候在我们的生命里发生了什么事呢？ Namun ternyata banyak orang Kristen yang masih hidupnya dibelenggu oleh ketakutan. 还有许多的基督徒因为受到惧怕而受了捆绑， Takut ini, takut itu. 怕这个，怕那个， Takut masa depan. 怕未来 Takut，sakit. 怕 takut 生 miskin， 病，怕这个 Takut 穷， kehilangan. 怕失去。 Terlalu banyak ketakutan yang masih menghimpit perjalanan kita. 太多我们因着这个怕失去那个这个来捆绑我们的生命， Sudah bukankah Yesus sudah bangkit yang telah mengalahkan rasa takut itu? 岂不是主耶稣已经复活，已经打败那个惧怕了吗？ Pertanyaannya mengapa banyak orang Kristen kemudian tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? 问题是说，为什么还有许多的基督徒没有经历到主耶稣复活的大能呢？ Paulus berkata bahwa kita lebih dari pemenang. 这个保罗说，我们这个是得胜有余的， Kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. 我们是得胜有余的。 Satu kondisi yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. 这个是一个很特别的情况。 Sekalipun memang ada kesulitan dalam hidup ini, 就算在我们的生命里有困 penderitaan 难， tidak mungkin terlepas dari hidup kita. 在我们的生命里无法脱离这 Mungkin 个 ada 困难， penindasan, 我们受逼迫， ada penganiayaan, 有这个困难， ada tekanan hidup, 有这个生活的压 ada 力， air mata, 有眼泪， ada pergumulan, 有挣扎 ada，sakit penyakit, 有疾病， bahkan ada kematian. 甚至有死亡。 Tetapi semuanya itu tidak pernah mengalahkan kita, 但是这一切永远不会打败我 tidak 们， pernah melumpuhkan kita. 不会捆绑着我们， Karena Yesus sudah bangkit. 因为主耶稣已经复活了， Yesus telah mengalahkan semuanya itu. 主耶稣已经打败这一切了。 Namun sayang sekali kita tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. 但是很可惜的，我们从来没有经历过主耶 Ada apa 稣 dengan orang Kristen 复 yang 活的大 seperti 能 itu?。那么像这样的基督徒，他们是发生什么事呢？ Barangkali 或许。 ada sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. 或许有一些是需要被修复的， Ada sesuatu yang perlu dikoreksi dalam hidup kita, dalam kebangkitan kepada Tuhan Yesus. 或许透过主耶稣复活的大能，必须在我们的生命当中有些事必须被这个修复。 Saudara, maka panitia Paskah memberi tema hari ini adalah I am fixed. Juga- Aku sudah diperbaharui, aku sudah diperbaiki. 这个复活节这个崇拜的这个筹委会呢，准备了今天我们思考的主题就是我已被修复了。
Setelah kita akan melihat bersama-sama ada sebuah cerita dari Injil Lukas pasal yang ke-24. 我们一起来看在路加福音24章的一个事件。 Bagaimana kemudian Tuhan Yesus memperbaharui kehidupan ada dua orang murid. 我们看到主耶稣是如何来这个修复这个两个门徒。 Injil Lukas pasal 24 kita membaca ayat yang ke-13 hingga yang ke-35. 我们来读路加福音24章13节到35节。 Saya akan membacakan 13 hingga 18 lebih dahulu. 我从13读到18节。 Demikian firman Tuhan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Silakan Mandarin. 他们彼此谈论所遇见的这一切事。 Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 只是他们的眼睛迷糊了。 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dengan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论是什么事呢？” 他们就站住。 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。 Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？” 他们就站住，脸上带着愁容。 Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawab kepada Tuhan Yesus, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? 二人中有一个名叫哥留巴的回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？” Saudara, sekarang kita akan sama-sama lihat ada dua hal yang kemudian Yesus perlu perbaharui, Yesus perlu koreksi kepada dua orang murid ini. 我们看到主耶稣在这个两个使徒当中呢，必须有一件事情必须被修复、被改正的。 Mereka tidak mampu hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. 他们无法活在主耶稣复活的大能之下。 Saudara, yang pertama, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. 因为他们有一个正确的这个理解。 Setelah dua orang ini kita tidak tahu nama yang pastinya, hanya satu namanya Kleopas. 我们不知道这两个人正确的名字是什么，但其 Mereka 中一个叫哥 memutuskan 留巴， kemudian pulang kampung. 他们就决定要回乡下。 Jelas mereka kecewa menjadi murid Yesus. 很清楚的，他们就很失望成为主耶稣的门 Bahkan 徒， mereka kecewa dengan Tuhan Yesus. 甚至他们对主耶稣感到失望。 Mereka pikir ketika percaya pada Yesus jadi muridnya maka punya masa depan yang cerah. 他们以为成为主耶稣的门徒，他们就会拥有一个很光明的一个未来。 Tapi ternyata semuanya berantakan. 但是一切都是被糟蹋了。 Ternyata Yesus sang guru itu adalah kemudian mati. 原来他们的老师主耶稣基督死了， Mereka putuskan pulang kampung. 他们就决定要回 Tutup 乡下。 buku. Tutup buku, ganti profesi. 他们就想要改这个职业。 Setelah menarik sekali kita perhatikan, apakah mereka tidak mengenal Tuhan Yesus kah? Apakah mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Tidak pernah. Apakah dua orang tidak mengenal Tuhan Yesus kah? 是否他们这两个人不认识主耶稣吗？ Saya percaya mereka kenal, saudaraku. 我相信他们认识， Mereka pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 他们曾经也跟主耶稣一同 mendengar 这个过 khotbah Tuhan 生 Yesus. 活，他们知道主耶稣所说的话， Mereka adalah murid, saudara. 他们是门徒， Tetapi siapakah Yesus yang mereka kenal? 但是他们所认识的主耶稣是谁呢？ Yesus seperti apa yang mereka kenal? 他们所认识的主耶稣是谁呢？ Itu adalah masalah yang berbeda. 这就是另外的一个问题， Inilah letak masalah yang kemudian dihadapi oleh kedua orang murid ini. 这就是这两位门徒所面对的问题。 Setelah jangan jelas ayat 19 kita perhatikan di sana, mereka mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi. 从19节那边告诉我们说，这两个门徒认识主耶稣只是一位先知。 Tolong, ini terlalu menggaung sekali suaranya. Saya ulang, mereka hanya mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi. 他们认识主耶稣只是
一位先知。 Ayat 19 mengatakan apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. 在19节那边，他们说，就是拿撒勒人耶稣的事，他是个先知。 Tentu bukan nabi biasa. Dikatakan nabi yang bagaimana? Yang berkuasa dalam pekerjaan. 当然不是一个普通的先知，他们说他是在众百姓面前说 Artinya 话 apa? 行事都有大能 Artinya 的。 dia adalah nabi yang bisa melakukan berbagai tanda-tanda mujizat. 意思就是说，这位先知可以行大能、行奇事的。 Setelah itulah yang dikenal oleh mereka tentang Tuhan Yesus. 这就是他们谈论有关主耶稣 Ini 的 nabi 事。 yang besar, 他是一个大先知， nabi yang berkuasa, 是有权柄的 bisa 先知， melakukan mujizat. 可以行这个奇迹。 Bagi mereka, Yesus hanya sebatas pembuat mujizat. 对他们来说，主耶稣只是一位行这个奇事的主。 Mereka anggap Yesus hanya sebagai orang sakti. 他们认为主耶稣只是有一个特能的一位 Tidak ada 先 roti, 知， diberi roti. 要这个面包就有面包， Yang mati dibangkitkan. 这个死的使他复活， Yang sakit disembuhkan. 这个生病的被医治， Yang miskin jadi kaya. 这个穷乏的变富有。 Sebatas itu yang mereka kenal, saudara sekalian. Sebatas itulah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. 他们就对主耶稣的认识只到这个位置而已。 Saudara, saya khawatir hari ini banyak orang Kristen yang punya pemahaman seperti itu tentang Tuhan Yesus. 我害怕有许多基督徒呢对主耶稣的认识只 Bagi 到这个 mereka 地步而 Yesus 已。 hanya sekedar apa? Pembuat mujizat. 对他们来说，主耶稣是谁？只是一个行这个奇迹的人。 Yesus diperlakukan seperti sebuah boneka. Apa itu? Boneka anjing atau kucing yang tangannya begini. Pernah lihat, saudaraku? Hoki lai. 他们看待主耶稣，只像一个木偶，就像平常我们摆在这个桌上的那种猫啊或者狗的那种这个木偶， Hanya sebatas itu, saudara sekalian. 只是这样而已。 Mereka lupa bahwa Dia adalah Tuhan. 他们忘记了主耶稣是上帝，是主， Dia adalah juru selamat manusia. 他是人类的救赎主。 Saudara, misi besar Yesus datang ke dunia bukan hanya membuat orang miskin jadi kaya. 主耶稣的大使命来到这个世界上，不是使穷乏的人成为富有而已。 Tidak ada roti kemudian mendapat roti. 没有面包，然后就有面包。 Itu bukan misi utama Yesus datang ke dalam dunia. 这个不是主耶稣最主要的目标、使命来到这个世界上。 Tapi Yesus memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. 主耶稣是把我们从这个黑暗的这个国度迁移到这个光明的国度 Yesus 里。 membereskan masalah dosa yang paling krusial. 主耶稣摆平了我们身上最这个严重的这个罪的 Saudara, 问 bukan 题。 hanya itu, mereka menganggap Yesus hanya seorang nabi pertama, kedua, bagi mereka Yesus adalah Mesias. 他们不只认为主耶稣是一位先知，但是他们也是认为主耶稣是一位弥赛亚。 Namun sekali lagi Mesias menurut versi mereka. 当然，这个是按照他们的这个想法的一位 Mereka 弥赛亚。 berpikir bahwa mereka dalam penindasan Kaisar Roma. 他们认为他们已被这个罗马帝国所逼迫， Maka mereka berharap ini Mesias yang kami tunggu-tunggu. 他们就盼望一位弥赛亚来到救他们， Seorang pahlawan yang kemudian memerdekakan kami. 是一位英雄，使他们可以得以自由， Satu sosok yang mengentaskan kemiskinan kami. 是一位可以使他们从穷乏变成富有的。 Mereka tidak tahu bahwa Yesus datang bukan membebaskan manusia dari perbudakan Kaisar Roma saja. 他们不知道主耶稣的来到这个世界上，不只是要使他们脱离这个罗马帝国的这个奴隶的权势释放出来。 Yesus adalah juru selamat yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. 主耶稣是一位救赎主，是赦免我们罪过，使我们脱离这个罪恶捆绑的主。 Saudara, bagi mereka Yesus itu adalah Mesias yang tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. 对他们来说，主耶稣是一位不能被打败的一位弥 Tidak 赛 ada 亚。 kata menderita bagi seorang Mesias. 对一位弥赛亚来说，没有这个受苦的这句话， Ini konsep mereka, saudara sekalian. 这就是他们的观念。 Maka Yesus memberi teguran di sana bahwa Mesias itu harus menderita. 所以主耶稣就责备他们说，弥赛亚必须受苦， Tidak ada kemuliaan tanpa salib. 没有十字架就没有荣耀。
Tidak ada itu glory tanpa sebuah penderitaan. 若没有这个困难，就没有荣耀。 Setelah hari ini banyak orang Kristen kemudian mulai menghindari yang namanya penderitaan. 现今的基督徒有许多人就开始躲避这个所谓的这个困难。 Saudara jangan salah paham, kita tidak pernah mengejar penderitaan. 弟兄姐妹，我们不要误解，我们从来不是去追求这个困难的。 Penderitaan bukan tujuan kita, 困难不是我们的目标， tapi ikut Yesus. 但是跟随主耶 Karena 稣， Yesus 因为主耶稣， kita dekat dengan penderitaan, saudara. 我们就亲近了这个困难。 Ini konsep yang kita ajarkan, saudara. 这就是圣经的教导。 Dalam 1 tahun ini masa pandemi kami mendampingi jemaat yang sedang bergumul luar biasa. 在这个1年的疫情当中，我们陪伴许多的这个正在挣扎困难的会友们。 Hari Rabu khotbah saya sampaikan ada jemaat yang sedang bergumul, yang sedang kritis di Singapura. 礼拜三的这个晚上祷告会的时候呢，为着在新加坡的会友们正在生病的， Seorang yang mencintai Tuhan, 他是一位爱主的 yang 弟兄 mengasihi 姐妹， pekerjaan Tuhan, 他是爱主的工作的， namun sedang dalam pergumulan penderitaan yang tidak mudah. 但是他面对很困难的一个挣扎困难。 Dan kemarin Tuhan bawa dia pulang ke surga. 昨天他已经回天家了， Tidak mudah, saudara. 不容易。 Inilah fakta hidup kita. 这就是我们 Ada 生命的 pergumulan. 事实。 Maka dua murid ini punya konsep yang keliru. 所以这2位门徒有错的一个观念， Gak heran mereka kemudian kecewa dengan Tuhan Yesus. 不奇怪他们对主耶稣感到失 Mereka 望。 tinggalkan Tuhan Yesus. 当亲近主的时候， Mereka kemudian pulang kampung. 当他们就回乡下， Hidupnya muram. 他们过一个没有盼望的生活。 Pemahaman yang benar perlu kita miliki. 我们需要有一个正确的这个理解。 Saudara, satu kali ada seorang pendeta yang baru bergabung dengan sebuah gereja. 有一天呢，有一位神父正在加入一个教会 Ceritanya dia pendeta baru, saudaraku. 啊，他就是一位新的神父， Dia kenalan dengan jemaatnya. 他要认识会友们。 Satu hari Minggu dia bertemu dengan anak sekolah Minggu. 有一天，他就去见主日学的小朋友 Setelah 们， ngobrol-ngobrol, 谈话当中， pendeta tanya, apakah kamu tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko? 他就问他们说：“你知道是谁把这耶利哥的城墙把它倒塌的呢 Anak dia mengatakan, saya nggak tahu. ？”那孩子们说：“我不知道。 Oh ya nggak apa-apa. 他说：“没事。 Wah ternyata anak ini lapor sama lausenya, saudara. ”原来他这个孩子就是向他主日学老师报 Saudaraku, 告， lause itu kaget luar biasa. 这老师也是非常的惊奇。 Dia buru-buru datang kepada pendeta itu. 这个主日学老师就来到这个牧师面前， Tadi Musa cari ya anak yang bernama ini kah? 他说：“刚才牧师找这位叫这个名的学生吗？ Musa tanya soal itu tembok ya. 牧师，你是问他有关于这个城墙的事吗？” Musa, saya jamin dia anak baik-baik, Musa. 哦，向牧师保证说他是好的 Saya kenal 好 anak 的 itu. 学生，我认识 Dia anak yang 他， baik. 他是好的学生， Saya jamin 我保证 bukan dia yang robohkan tembok. 不是他使那个城墙破坏那个城墙的 Saudara 人。 pendeta ini bingung. 这个牧师就感到很疑惑， Cerita nggak selesai, saudara. 这个故事还没讲完， Ini lause kemudian cari majelis gereja. 这个老师就开始找这个教会的执事。 Ceritakan pendeta bertanya soal tembok Yeriko. 他说这位牧师有问到有关于这耶利哥的这个城墙的事， Majelis memutuskan siang ini kita rapat darurat. 就执事就决定说，哦，今天我们就来开一个紧急的会议， Undang pendeta itu. 邀请这位牧师。 Rapat dimulai. 就会议开始， Majelis mengatakan, Pak Pendeta mohon maaf. 他说执事就说对牧师说我们道歉， Kami berharap urusan tembok jangan diperpanjang lagi. 我们希望这个有关于城墙的事不要再提起了， Majelis putuskan biar kami yang membangun tembok itu. biar dia Kami yang membangun tembok itu. 这个执事们说是我们建立这个城墙了。 Saudaraku, pendeta itu bisa stroke nih. 这位牧师会这个中风啊， Satu gereja nggak kenal firman, saudaraku. 一整个教会的人都不认 Dari 识 yang 主的 sekolah minggu 话， sampai yang majelis, kagak kenal tembok Yeriko.
甚至执事也不认识有关于这耶利哥的城墙的事。 Yesus seperti apa yang saudara kenal hari ini? 今天你认识的主耶稣是怎么样的主耶稣呢？ Kita berdoa memanggil nama Yesus. 我们祷告奉主耶稣的名， Kita dengar khotbah berkali-kali soal Yesus, nama yang diulang-ulang. 我们也是多遍听到有关于主耶稣的道。 Pemahaman seperti apa yang kita miliki tentang satu nama yang bernama Yesus Kristus itu. 我们对这位叫主耶稣基督的这位主的理解是怎么样呢？ Saudara, saya mengenal satu pasang suami istri 我认识一对这个夫妇， 10 tahun yang lalu. 10年前， Orang ini kemudian percaya Tuhan Yesus. 这个人后来他就相信主， Dibaptis. 就受洗， Kemudian Tuhan mengaruniakan mereka satu orang anak, bayi. 然后主就赐给他们一位婴孩。 Oh, kami bersuka cita. 他说我们很喜乐。 1 tahun kemudian anak itu, bayi itu berulang tahun setahun. 1年过后，这个孩子就过1年的生日， Di rumah mengadakan syukuran. 在家中有庆祝， Undang semua hamba Tuhan, majelis, pengurus gereja, bersuka cita, saudaraku. 所以邀请所有教会的这执事神仆们一起这个喜乐。 Itu diadakan hari Minggu. 这是在礼拜天所举办的。 Hari Seninnya anak itu sakit demam. 礼拜一的时候，这位孩子就发高烧。 Aneh juga ya, bayi jarang demam, jarang, saudaraku. 这个婴孩很奇怪，会发高烧1-2 hari nggak turun-turun, saudaraku. ，1-2天还没有退烧， Makin parah. 更严重。 1 minggu. 过了1个礼拜， Akhirnya ke dokter, 去看医生， dibawa ke rumah sakit. 带到医院去， Sekian minggu di sana. 每一天在那里。 Dokter kemudian menganalisa dan mengatakan kayaknya ada virus yang menyerang otak anak ini. 就根据这个医生的这个判断，好像有病毒攻击了这个孩子的脑部。 Dokter mengatakan kami berusaha. 医生说我们会尽力而为， Namun kelihatannya, 但是看起来， kalaupun tertolong anak ini cacat. 如果这个孩子会被得医治的话，但是他还是会残废。 Keluarga ini bergumul luar biasa. 整个这个家中的人就面对很 Mereka 大的 baru 挣扎 percaya。Yesus, saudaraku. 他们相信主耶稣， Baru beriman. 他们有信心， Mereka tinggalkan keyakinan yang dulu. 他们放弃过去以前的 Yesus 他们的 seperti 信 apa yang 心。 mereka kenal pada hari itu. 那一天他们所相信的主耶稣是怎么样 Setelah 的 kami 一位主耶稣， mendampingi keluarga ini. 就陪伴这个家。 Kami menguatkan mereka. 我们就 Kami 兼顾 meyakinkan 他， mereka. 我们使他们相信 He is Lord. 他是主， Kita katakan dia Tuhan. 他是主， Dia Tuhan. 他是主。 Dia mengatakan anak saya seperti ini. 他这样子说。 1 bulan lewat. 过了1个月， 1 tahun lewat. 过了1年， Makin besar anak ini, saudaraku. 这个孩子越 Makin 长大 tinggi 了 badannya. 又长高了， Kepalanya tetap tertunduk. 但是他头还是向下， Tidak bisa duduk. 无法坐起来， Tengkurap pun susah. Tengkurap pun susah. 他要躺着也 Tidak berdaya, saudaraku. Artinya apa yang dokter katakan benar. Apa yang dokter katakan benar. 医生所说的是对的。 Saudaraku, tidak mudah menjalani kehidupan seperti itu. 弟兄姐妹很不容易过这样的生活， Namun sekali lagi, keluarga ini belajar mempercayai Tuhan. 但是再一次，这个家庭要再一次的学习来认识 Mereka 主耶稣。 belajar. 他们学习， Dia adalah Tuhan 他是主， yang berkuasa 他是掌权的， sekaligus berdaulat padanya. 他是有权柄的、掌权的。 Kami meyakinkan kita tidak tahu seperti apa hari esok anak ini. 我们也不知道明天他未来这孩子会发生什么 Seperti 事。 apa rencana Tuhan dalam diri anak ini. 上帝在他身上的计划是什么？ Namun kami meyakinkan bahwa anak ini adalah kepunyaan Tuhan. 那是我们使他相信这个孩子属于上帝的， Percayakan kepada Tuhan. 把他信托在主耶稣上帝的手中。 Setelah sebagai orang percaya kita perlu memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan kita. 身为我们信徒呢，我们必须对主耶稣要有一个正确的理解， Jangan membangun pengertian Yesus
seperti yang saya inginkan. 我们不要把这个对主耶稣的理解建立在我们所想要的， seperti yang saya butuhkan. 就像我所需要的。 Tetapi kenallah Yesus 但是我们要认识主耶稣， seperti yang dinyatakan oleh kitab suci. 按照圣经所说的， Dia adalah Tuhan. 他是主， Dia adalah juru selamat. 他是我们的救赎主， Dia adalah segala-galanya. 他是我们的一切。 Itulah Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci. 这就是圣经里面所彰显的主。 Yesus seperti apa yang kita kenal hari ini? 我们今天所认识的主耶稣是怎么样的一位主耶稣？ Yesus yang bisa kita atur, 是我们可以摆布的吗 yang？kita suruh, 是我们可以吩 yang 咐 kita 的吗？ perintah-perintah, 是我们可以命令的吗？ atau Yesus yang mengatur dan memerintah hidup kita? 或者是主耶稣来命令安排我们的生命的主呢？ Saudara, yang kedua, 弟兄姐妹，第二， kekeliruan yang kemudian dikoreksi oleh Tuhan Yesus kepada dua murid ini. 主耶稣更正了对门徒们的误解。 Kalau pertama karena pemahaman yang kurang pas. 如果第一，他们对主耶稣的这个理解不正 Yang 确； kedua karena hati mereka tidak responsif. 第二，他们的心不够有一个回应。 Saudara, menarik sekali, Yesus kemudian dalam kisah ini dia nimbrung ketika dua orang ini pulang kampung. 当这两位门徒他们回乡下的时候，主耶稣就来到他们 Yesus 当中。 tanya, kalian ngobrol apa? 主耶稣就问他们说：“你们在谈什么事？” Seolah-olah Yesus datang dan dia perlu informasi. 好像主耶稣来到他们当中，需要他们告诉主耶稣一些的讯息。 Ulang ya, Yesus seolah-olah dia perlu informasi. 好像主耶稣需要一些从他们身上得到一些讯息。 Padahal Yesus kemudian bukan perlu informasi. Dia yang memberi informasi dan mengajar serta meluruskan dua orang ini. 其实呢，主耶稣不是要从他们身上得到这个信息，而是主耶稣却教导他们，好让他们对主耶稣的这个理解有一个正确的理解。 Setelah kita ingat cerita bagaimana Yesus bertemu dengan seorang perempuan berdosa, 我们也记 perempuan 得， Samaria di tepi sumur. 我们记得主耶稣遇见一位撒玛利亚妇人， Yesus berkata, beri aku minum. 主耶稣对他说：“给我喝水喝。 Dia minta minum, saudaraku. ”主耶稣跟他要水 Dia 喝， minta air. 他跟他要水， Betulkah Yesus minta air? 真的吗？主耶稣跟他要水喝， Dia minta pada wanita itu. 他向这位妇人要水， Betulkah dia perlu air? 真的他需要水吗？ Sesungguhnya wanita itulah yang membutuhkan air hidup. 其实是这位妇女需要水。 Sama dengan kejadian dua murid tadi, saudaraku. 就好像正如这两位门徒他们所需要的， Kelihatannya Yesus perlu informasi sesuatu yang lagi viral pada hari itu. 看起来好像主耶稣需要从他们身上得一些热门的这个消息。 Namun sesungguhnya dua murid itulah yang membutuhkan pengajaran informasi daripada Yesus. 其实是这两位门徒需要从主耶稣身上得到一些正确的教导， Kemudian percakapan terjadi, obrolan terjadi. 然后在谈话中发生。 Ayat ke-25 kemudian Yesus mulai menegur mereka. 在第25节，主耶稣开始责备他们。 Kita lihat ayat 25. 我们来看25 Lalu ia 节， berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." 主耶稣对他们说：“无知的人呐、 Setelah teguran yang keras, 这个非常严肃 tapi 的一 penuh 个 dengan 责 cinta 备， kasih. 但是充满了爱， Bukan teguran yang kasar, 不是一个粗暴的一个责备， tapi teguran yang membangun. 它是一个有建造性的一个责 Teguran 备， yang mengkoreksi, 是更正他们的 yang 一个责备， meluruskan. 使他们归正。 Yesus berkata, betapa lambannya hatimu. 主耶稣说：“你们的心信得太迟钝了， Slow of heart. 你们的心太迟钝 Setelah 了。 kata lamban berarti apa? Ketidakmampuan seseorang untuk berespons. 迟钝的心是代表什么呢？是一个不够快回应的心。 Saudara perhatikan, dua murid ini tidak mampu berespons kepada kebenaran. 我们看到这两位门徒，他们无法对这个真理有一个正面的回应。 Padahal mereka tahu fakta soal Yesus. 其实他们对主耶稣的事实 Saya ulang, mereka 知 murid. 道的， Mereka murid. 他们是门徒， Dia tahu Yesus. 他们知道主耶稣， Dia mendengar khotbah Tuhan Yesus. 他们听到主耶稣的道， Dia bisa menyebutkan dia adalah nabi. 他
他们称主耶稣是先知， Jadi Mesias versi mereka tentunya. 但是按照他们的这个观念，一位弥赛亚， Dia tahu Yesus mati, 他们知道主耶稣死了， disalibkan. 钉在十字架上， Mereka tahu data fakta soal Yesus. 他们知道有关于主耶稣的事实， Bahkan mereka juga tahu fakta tanda petik kubur kosong. 甚至他们也知道主耶稣这个复活，他的坟墓已经空了。 Bukankah mereka sudah mendengar kesaksian para murid wanita? 岂不是他们听到这两位妇女的见证吗？ Mereka mendengar, saudaraku, 他们听到， kesaksian para wanita itu. 他们听到这两位妇女的见证。 Para wanita mengatakan di ayat 23, kami melihat penampakan malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. 在23节那边，这两位妇女说，不见他的身体，就会来告诉我们说，看见了天使显现，说他复活了。 Tetapi mereka tidak mampu berespons. 但是他们无法回应。 Ayat 25 kita teruskan. 继续看25节， Sehingga kamu tidak percaya, perhatikan, tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. 他们主耶稣说，先知所说的一切话，你们不相信。 Setelah saya khawatir hari ini banyak orang Kristen yang seperti itu. 弟兄姐妹，我担心今天有许多像这样的基督徒， Kita tahu banyak hal soal Alkitab. 我们对圣经这个了解许多， Kita punya banyak data soal firman. 我们对上帝的话也有许多资料。 Ratusan kali kita mendengar khotbah. 上百次我们听到主的 Ribuan 话， kali kita datang ke gereja. 上千次的我们来到教堂， Namun kita tidak mampu berespons. 但是我们却无法回应。 Kita tahu mengasihi, 我们知道爱， kita tidak mampu melakukannya. 我们却无法去做。 Kita tahu harus mengampuni, 我们知道饶恕， kita tidak mampu meresponinya. 我们没办法去回 Kita 应。 tahu persembahan, 我们知道侍奉奉献， kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. 我们还是跟我们的主斤斤计较。 Kita tahu harus mencintai Dia, 我们知道要爱主， namun kita masih mencintai diri. 但是我们却爱自己更深。 Kita gagal berespons. 我们失败回应。 Setelah iman Kristen, iman sejati itu selalu dibangun dengan 3 unsur. 真正的信心，就是我们基督徒的真正的信心，是建造在3件因素。 Sekali lagi, iman sejati selalu dibangun dengan 3 unsur. 这个真正的信心是建造于3个 Unsur 因素。 pertama 第一个因素， dalam bahasa Latin namanya notitia. 拉丁文叫做 notitia， Apa itu notitia? Notitia Yaitu itu sebuah semana? pengetahuan, sebuah pemahaman. 是一个知识，是一个理解。 Saya mengetahui, 我知道， saya mengerti. 我明白， Perlu pengetahuan, perlu pemahaman. 需要一个知识，需要一个理解， Tentu pemahaman yang benar. 当然是一个正确的理 Iman 解。 Kristen tidak pernah meniadakan pengetahuan pemahaman. 基督徒的信心从来没有忽略到一个正确的这个知识或理解。 Iman Kristen bukan iman yang membabi buta. 这个基督徒的信心没有这个盲目的， Pokoknya saya percaya, pokoknya beriman. 反正我就是相信，我有信心， Tidak. 不是这样 Paulus 的。 mengatakan, aku tahu 保罗说：“我知道， pengetahuan. 我知道，我 Aku 有知识， tahu 我知道， apa yang aku percaya. 我知道我所信的。” Ada notisia pengetahuan, pemahaman yang benar. 有一个正确这个知识与逻辑， Namun ada unsur kedua, 但是有第二个的因 namanya 素， asensus. 叫做 assensus。 Apa itu artinya? 什么意思呢？ Saya mengetahui yang pertama, 我知道了第一个的 yang 因素 kedua， sekarang saya mulai menerima. 第二个我就开始接受， Saya mulai menyetujui 我开始这个统一 apa yang saya tahu. 我所知道的。 Saya tahu firman Tuhan, 我知道主的话， saya mulai setuju, saya terima firman yang saya tahu itu. 我就开始同意、认同、接受我所知道的。 Namun jangan berhenti pada level kedua. 但是我们不要停在这个第二阶段。 Unsur ketiga adalah apa? 第三个阶段是什么呢？ Namanya fiducia. 叫做 fiducia。 Apa itu fiducia? fiducia 是什么呢？ Saya kemudian mulai belajar apa? Saya mulai belajar menundukkan diri. 我开始学习降服自己。 Apa yang saya tahu,
我所知道的， apa yang saya setujui, 我所同意的， apa yang saya terima, 我所接受的， saya mulai menundukkan kepada semua hal tadi. 我开始降服对于我所知道的这一切，我所接受的这一切， Saya mulai mempercayainya. 我要相信他， Saya berkomitmen kepadanya. 我对他委身， Saudara, itulah iman yang sejati. 这就是所谓的真正的信 Saudara, 心。 dua murid ini hanya sebatas dinotisia. 这两位门徒只是 Dia punya 停在 banyak 第一个 data. 阶段，就是有知识而已。 Sekalipun datanya salah. 就算他们所知道的 Dia tahu, 理解是错的， Sebagian data dia punya. 他们知道他们有一些的 Dia 资 tahu 料， Yesus harus mati. 他们也知道主耶 Walaupun dia 稣要受 mengingkarinya. 死， Dia mengingkarinya. 但是他们否 Dia 认。 tahu Yesus harus menderita. 他们知道主耶稣要受苦， Walaupun dia menolaknya. 就算他们拒绝， Dia punya data. 他们有资料， Walaupun data yang tidak lengkap. 就算不齐全的资 Dia 料 hanya，tahu Yesus yang kemudian menderita dan mati. Dikubur. Namun dia tidak mengerti bahwa ada Yesus yang harus bangkit. 他们只知道主耶稣必须受死，然后埋在这个坟墓里，但是他们却不知道主耶稣要复活。 Tapi mereka punya data. 但是他们有资料， Tetapi mereka belum tentu menerima dan menyetujuinya. 但是他们不一定Apalagi 同意接受它。 kemudian mereka mulai menundukkan diri 更何 kepada 况 apa，yang mereka tahu dan mereka 更 setuju. 何况他们会降服对他们所不同意、不能接受的事呢？ Inilah yang membuat mereka tidak mampu berespons 这个 kepada 就是 kebenaran. 使他们无法对主耶稣有正确的回应。 Tidak mudah, akhirnya tidak mengagetkan kalau kemudian mereka mulai kecewa dan tinggalkan. 所以不奇怪，当他们会失望，然后离开。 Karena waktu saya tidak perpanjang, saya lompat di ayat 31. 因为的时间的关系，我跳到31 Setelah 节。 Yesus mencelikkan mereka, 当主耶稣使他们眼睛明亮了， maka perubahan secara radikal terjadi dalam hidup dua murid ini. 那么在这两位门徒的身上发生了很大的改变。 Setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka mereka mulai berubah. 当我们见到主耶稣之后，他们就开始改变。 Yesus meluruskan mereka. 主耶稣使他们归正， Yesus memperbaiki mereka. 主耶稣修复他们， Yesus memperbarui mereka kembali. 主耶稣使他们这个回过来。 Ayat 33. 第33节， Mereka nggak jadi pulang kampung, saudara. Nggak jadi. 他们不曾回乡下， Mereka berubah haluan. 他们就是倒转方向。 Kita mengatakan malam itu juga, 他们说今晚 detik itu juga, 这一秒， mereka kembali ke Yerusalem. 我们要回耶路撒冷去。 Mereka kembali menempuh 7 mile yang baru dilewati. 他们又要走这个7英里的路， Mereka tetap menjadi murid Yesus. 他们仍然成为主耶稣的门徒。 Bahkan mereka kemudian menceritakan perjumpaan itu kepada lebih banyak orang. 甚至最后，他们就把他们所遇见的事告诉更多的人。 Saudaraku, pertanyaan pada pagi hari ini. 弟兄姐妹，今天早上我要问大家： Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? 你身为基督徒有多久了呢？ Berapa sering kita memperingati, merayakan Paskah? 有多少次我们已经庆祝这个复活节？ Lidah bibir mengatakan dia hidup. 我们的口舌就说他已经活了。 Betulkah hatimu setuju dia hidup? 是否你的心是认同、同意、接受他复活了呢？ Beranikah engkau menundukkan dirimu 是否你有勇气 di 降 bawah 服你自 Tuhan 己， yang sudah bangkit dan hidup itu? 在这个主耶稣已经死而复活的主的面前， Bersediakah engkau mengkomitmenkan dirimu 是否你愿意委身你自己， kepada Yesus yang Siang. bangkit, yang hidup? 像以复活的主呢？ Bukan hanya yang kita tahu, 不只是我们所知道 bukan 的， hanya yang kita setujui, 不只是限于我们所同 namun 意的， kita hidupi. 但是我们要把它活出来。 Saya ucapkan selamat merayakan Yesus yang bangkit, yang hidup di dalam hidup kita. 我们就恭喜大家，今天我们庆祝这个已经死而复活的主。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami izinkan kalau engkau perlu mengkoreksi, memperbaiki hal-hal yang masih
kurang sempurna dalam perjalanan iman kami, Tuhan. 主啊，求你在我们的信心的道路上有一些错误的理解观念，求主来修复我们。 Dengan rendah hati kami mengaku bahwa pemahaman kami belum sempurna. 主，我们谦卑地向你承认，我们对你的理解还不完全。 Godaan-godaan seringkali membuat kami sulit untuk boleh belajar menyerahkan diri pada Tuhan. 诱惑常常使我们没办法完全的交托在主你的手里。 Kami berdoa, kami tidak mau seperti dua murid yang mula-mula kemudian tawar hati, mukanya muram. Tidak, Tuhan. 主啊，求你帮助我们，好让我们不像起初的那两位门徒，有一失望、灰心。 Kami izinkan Tuhan boleh memperbaharui perjalanan iman kami. 主啊，我们允许你来修复我们信心的道路。 Beri kami keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan atas segala sesuatu. 主啊，加添给我们信心，你是掌管一切的主。 Tuhan yang bangkit membuat kami menang, bahkan lebih daripada pemenang. 主啊，你是复活的主，使我们得胜，而且我们得胜有余。 Sekalipun ada pergumulan, 就算有挣扎、 ada penyakit, 有疾病、 ada air mata, 有眼泪， namun kami tidak akan dikalahkan oleh hal-hal itu. 但是我们不被这一切所打败， Kami tidak akan dibelenggu oleh hal-hal itu. 我们不被这一切事所捆绑， Kami tidak akan dibuat kehilangan sukacita oleh karena hal itu. 我们不被因着这一切事情使我们这个绝望、伤心， Karena kami tahu hidup bukan soal kaya miskin, 因为我们活着不在乎贫穷富有， bukan soal sehat sakit, 不在于这个健康 bahkan bukan 生 soal 病， hidup dan mati. 不是在于说活还是死， Tapi hidup adalah soal Tuhan. 但是我们活着是为了主，是在于主。 Bantu kami untuk boleh menghidupkan 主啊，求你 iman yang demikian. 求主帮助我们活出这样的信心。 Berkati setiap kami. 主啊，求你祝福我们每一位。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。